Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hasan Abdul Karim, ahli parlimen daripada PKR yang amat saya minati. Apabila beliau mengeluarkan kenyataan ataupun isi pendapat atau ulasan, ianya amat bernas dan boleh membuatkan fikiran kita terbuka. Hari ini sekali lagi Hasan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang, sekali lagi memberikan ulasan pandangan berkaitan dengan Perdana Menteri bukan Melayu. Anda wajib mendengarnya dan share kepada orang ramai video ini kerana ianya amat berguna dalam penerangan berkaitan dengan Perdana Menteri bukan Melayu. Anda adalah orang yang bijak. Sekiranya Anda mendengar dahulu ulasan daripada Hasan Abdul Karim ini, barulah Anda mengulas berkaitan dengan Perdana Menteri bukan Melayu ini, kerana ramai orang yang bercakap banyak tapi tidak tahu fakta yang sebenar. Kata Hasan Abdul Karim, Perdana Menteri bukan Melayu, pindah perlembagaan jadikan Malaysia negara apartheid, dipetik daripada Sinar Harian. Cadangan untuk memindah perlembagaan persekutuan bagi membataskan Perdana Menteri kepada orang Melayu Islam sahaja tidak boleh dibuat secara sesuka hati, hanya kerana mahu menjaga kepentingan golongan tertentu. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim berkata, ini kerana peruntukan dalam perlembagaan sedia ada sudah menjamin hak dan kedudukan istimewa orang Melayu serta pribumi Sabah dan Sarawak, termasuk juga kepentingan kaum lain. Sebagai pengamal undang-undang dan juga ahli parlimen, saya melihat perlembagaan sekarang sudah dilengkapkan dengan mekanisme yang cukup untuk menjaga kepentingan rakyat Melayu di Semenanjung dan rakyat pribumi di Sabah dan Sarawak. Memang benar menurut Perlembagaan Persekutuan bahawa orang bukan Melayu dan bukan Islam juga boleh menjadi Perdana Menteri di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E. Tetapi realiti politik dan jumlah penduduk majoriti negara ini ialah bangsa Melayu, kata Hasan Abdul Karim. Maka daripada segi kesesuaian politik sebenar, jawatan Perdana Menteri akan sentiasa disandang oleh orang Melayu. Katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan program khatan perdana anjuran pejabat Parlimen Pasir Gudang di Masjid Bandar Permas Jaya di sini pada Ahad. Pada Khamis, Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya perlembagaan persekutuan dipindah supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Kenyataan ahli parlimen macam itu dibuat selepas veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang menegaskan tiada sekatan dalam perlembagaan persekutuan untuk membolehkan bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata, saranan tersebut adalah tidak wajar dan lebih kepada mengapi-apikan keadaan, selain tidak memahami konsep sebenar perlembagaan persekutuan. Mengulas lanjut, Hasan Abdul Karim berkata, jika perlembagaan persekutuan dipindah supaya ada peruntukan bahawa hanya orang Melayu yang boleh jadi Perdana Menteri, maka akan menimbulkan sekurang-kurangnya dua masalah. Pertama, katanya, peruntukan seperti itu akan menjadikan Malaysia sebuah negara apartheid seperti Afrika Selatan ketika diperintah oleh golongan kaum minoriti kulit putih. Dasar apartheid juga dilaksanakan rejim Zionis Israel ke atas rakyat Palestin. Kita tentu tidak mahu menjadi negara apartheid. Kesan kedua ialah akan bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang jelas mengatakan semua rakyat Malaysia sama rata di sisi undang-undang, katanya. Tambah Hasan, orang Melayu tidak perlu bimbang tentang kedudukan Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Isu kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan
Semuanya dinyatakan dengan jelas bahwa perkara-perkara tersebut tidak boleh dipindah oleh Parlimen tanpa persetujuan dari Majlis Raja-Raja Melayu, katanya. Jelas beliau, Malaysia ditadbir menurut sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dengan menetapkan kuasa penting di bawah yang di-Pertuan Agong serta kuasa Majlis Raja-Raja Melayu. Kuasa-kuasa itu juga tidak boleh diganggu dan dicabar oleh Perdana Menteri. Jadi, jaminan yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan sudah cukup kuat untuk melindungi kepentingan orang Melayu, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, penerangan daripada ahli Parlimen Pasir Gudang ini, iaitu Hassan Abdul Karim, cukup jelas. Tidak berputar-putar belit, cukup jelas dan amat penting untuk kita fahami dan anda perlu terangkan kepada semua orang. Nah, diulang sekali lagi, kalau perlembagaan dipindah menurut ahli Parlimen Pasir Gudang ini, sekurang-kurangnya ada dua perkara yang akan berlaku. Sekurang-kurangnya ada dua masalah yang akan timbul. Yang pertama ialah peruntukan seperti itu akan menjadikan negara kita Malaysia yang pelbagai kaum, yang pelbagai budaya, agama dan pelbagai lokasi yang berbeza ini akan menjadi sebuah negara apartheid, kata Hassan Abdul Karim, seperti mana yang pernah berlaku di Afrika Selatan ketika diperintah oleh golongan kaum minoriti kulit putih. Pastinya kita tidak mahu ini yang berlaku. Negara Malaysia bakal jadi negara apartheid kalau pindahan perlembagaan dibuat menurut Hassan Abdul Karim. Selain daripada itu, kesan kedua yang boleh berlaku ialah percanggahan Perlembagaan Persekutuan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang jelas mengatakan semua rakyat Malaysia sama rata di sisi undang-undang. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan ini jelas menyatakan semua rakyat Malaysia sama rata di sisi undang-undang. Dan kita pasti mahu semua orang sama di sisi undang-undang. Menambah lanjut, Hassan Abdul Karim mengatakan orang Melayu tidak perlu bimbang tentang kedudukan Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Isu kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan semuanya dinyatakan dengan jelas bahwa perkara-perkara tersebut tidak boleh dipindah oleh Parlimen tanpa persetujuan dari Majlis Raja-Raja Melayu. Malaysia ditadbir menurut sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dengan menetapkan kuasa penting di bawah yang di-Pertuan Agong serta kuasa Majlis Raja-Raja. Kuasa-kuasa itu tidak boleh diganggu dan dicabar oleh Perdana Menteri. Jadi, jaminan yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan sudah cukup kuat untuk melindungi kepentingan orang Melayu, ujar Hassan Abdul Karim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.